بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu seperti biasa tuan, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniaannya kita sekali lagi diberi kesempatan, peluang dan yang paling penting tuan-tuan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menyambung kembali pengajian kita, iaitu dalam perbincangan protokol sembahyang berkaitan dengan perbuatan sembahyang. 8 jenis perbuatan sembahyang. Kita akan sambung tuan-tuan masih lagi perbincangan yang pertama, iaitu rukun fi'li yang pertama ataupun kita panggil rukun perbuatan yang pertama daripada 8 jenis perbuatan di dalam sembahyang, iaitu niat. Kita akan habiskan malam ni tata cara niat berdasarkan jenis sembahyang. Subtopik yang kita nak bincang malam ni tuan-tuan, tata cara niat berdasarkan jenis sembahyang. Dia beza niat mengikut jenis ataupun kategori sembahyang. Sembahyang wajib dia ada syarat niat yang diperuntukkan, dan sembahyang sunat dia ada cara niat yang telah ditetapkan. Niat kita dah bincang, topik yang pertama sebelum daripada ni tajuk niat. Kita dah tahu beza di antara niat, di antara perkataan hati dan juga lafaz ataupun perkataan. Lafaz ataupun dipanggil perkataan. Perkataan hati. Yang ketiganya ialah niat. 3 benda yang kita bincang sebelum daripada ini. Yang wajibnya adalah niat, yang sunat ialah perkataan ataupun lafaz. Baik, sambung pula tuan-tuan malam ni tata cara niat berdasarkan jenis sembahyang. Tata cara niat ni tuan-tuan, maksud dia syarat kita nak bincang ialah syarat sah niat. Maksud apa? Niat ni tuan-tuan dia ada beberapa item dalam bahasa kita. Dalam bahasa akademik dia panggil beberapa juzuk. Jadi diri niat ini mengikut jenis sembahyang. Kalau sembahyang wajib, ada berapa juzuk niat yang wajib kita kena ada dalam hati kita ketika kita niat dalam takbiratul ihram. Yang kita duk sebut tuan-tuan itu dia combine dengan sunat. Terlintas di hati kita, aku sembahyang fardu insya 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Ataupun kalau kita nak jadi imam, tambah jadi imam. Nak jadi makmum, tambah makmum. Dia panggil ta'ayun nafsi. Baik. Umumnya dia ada 6 item ataupun 6 juzuk niat yang telah kita duk beramal dah lama dah. Lafaz ada 6, niat pun ada 6 lah, 6 item. Aku sembahyang, tu item pertama. Fardu, item yang kedua ataupun juzuk yang kedua. Yang ketiganya ialah insya, tu item yang ketiga ataupun juzuk yang ketiga. Yang keempatnya ialah bilangan 4 rakaat. Yang kelimanya ialah tunai, adaan. Dan juzuk yang terakhir ialah lillahi ta'ala. Ini basic. Kalau yang detail mustaqbilan lillahi ta'ala, ada mustaqbilan. Tapi yang basicnya ada 6 item, 6 juzuk niat. Jadi kita nak bincang tuan-tuan, ada 6 juzuk niat ataupun 6 item itu. Kita nak tahu berapa item wajib yang direkodkan catatan wajib, pahala wajib
dan ada berapa sunat yang direkodkan pahala sunat. Kombinasi 2 tu ataupun 6 itu sunat dan wajib. Dia tak sama di antara sembahyang wajib dengan sembahyang sunat. Baik, kita tengok sembahyang wajib dulu tuan-tuan. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Kategori sembahyang yang pertama iaitu sembahyang wajib. Sembahyang wajib iaitu sembahyang fardu 5 waktulah. Isyak, maghrib, isyak, subuh, zuhur dan asar 5. Wajib mengandungi 3 perkara ataupun 3 juzuk niat, barulah sah niat sembahyang wajib. Ada 3 juzuk niat dan 3 bela baki itu dipanggil sunat. 3 sunat, 3 wajib. Kita ni tuan-tuan memang semua ke-6 lah kita buat. Itu cantiklah. Combine di antara sunat dengan wajib. Cuma kita nak tahu ni isu apa tuan-tuan? Kalaulah kita terlupa, adakah sah sembahyang kita? Ada orang dia terlupa adaan, ada orang dia terlupa lillahi, dia terus sembahyang, aku sembahyang isyak 4 rakaat, tak sebut tunai. Ada orang yang lupa tunai kerana Allah dia ingat. Adakah sah sembahyang dia? Jawab dia tuan-tuan, sah sembahyang dia. Kenapa? Sempurna niat. Yang tak sempurnanya ialah sunat. Dia tak sebut item sunat, maka dapat pahala wajib. Sembahyang dia sah, cuma tak sempurna pahala sunat. Baik, kita tengok apa item yang 3 itu. 3 item ataupun perkara ataupun juzuk niat sembahyang wajib. Yang pertamanya ialah qasdun. Ini bahasa fiqh tuan-tuan. Qasdun, dia kena ada qasdun, ta'arud, ta'ayun. Qasad, ta'arud, ta'ayun. 3 item. Apa dia qasad ini tuan-tuan? Yang pertama, item pertama wajib, iaitu usalli, aku sembahyang. Usalli itu lafaz. Dalam hati kita, terlintas di hati kita, aku sembahyang. Itu item wajib. Yang kedua, dan keduanya, juzuk niat yang kedua sembahyang wajib, yang menjadi wajibnya ialah ta'arud. Ta'arud ni apa dia? Terlintas di hati kita status sembahyang, fardu atau sunat. Wajib kena terlintas fardu. Tak boleh kita kata aku sembahyang isyak, terlupa sebut fardu, maka tidak sah sembahyang dia. Kenapa? Kerana tak sempurna niat. Tak cukup juzuk niat. Dia panggil juzuk ni dia panggil apa tuan-tuan? Bahagian niat. Kerana nak komplit niat, kena cukup 3 juzuk, baru dinamakan diri niat fardu sembahyang. Niat sembahyang yang fardu ada 3 juzuk untuk dinamakan diri niat. Juzuk yang kedua, fardu. Aku sembahyang fardu yang kedua. Yang ketiganya ialah ta'ayyun. Boleh dibaca 2 wajah. Ta'ayyun boleh dibaca dan ta'yin boleh baca. Ta'ayyun ni apa dia? Terlintas di hati nama sembahyang, isyak ataupun maghrib. Isyak ataupun maghrib. Isyak ni tuan-tuan nama sembahyang, bukan nama waktu. Waktu ni dia ada waktu dia. Masuk pukul 7 tuan-tuan, waktu dia sampai pukul 8.10. Itu waktu apa? Itu waktu sembahyang yang bernama isyak. Dia bukan nama waktu, tidak. Nama sembahyang. Sebab tu nama penuh dia dah masuk dah waktu sembahyang bernama isyak. Waktu apa? Waktu sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang isyak. Isyak itu bukan nama waktu, tapi nama sembahyang. Jadi yang ketiga tuan-tuan, kena terlintas di hati kita nama sembahyang, iaitu isyak. Aku sembahyang 1, fardu 2 dan ketiganya isyak. 3 ini sahaja yang wajib, selebihnya sunat. Apa yang lebih tuan-tuan? 3 lagi. Bilangan rakaat 4. Fardu isyak 4 rakaat. Itu sunat, sebut 4 rakaat. Lagi sunat, item yang kelima. Dia 3 sunat, iaitu tunai, adaan. 4 rakaat tunai. Dan yang last sekali,
lillahi ta'ala, juga sunat. Jadi 3 sunat, 3 wajib. Kalau terlupa tuan-puan, sah. Ada orang tak berapa confident. Terlupa nak sebut 4 rakaat. Dia boleh jadi 2 je tuan-puan. Boleh jadi dia lupa, ataupun dia terlintas di luar tempat yang diperuntukkan. Mazhab Syafi'i ni dia tuan-puan, tempat niat dia hanya dalam takbir. Dia sempit saja tempat dia. Luar takbir tak boleh. Sebelum takbir tidak sah, selepas takbir pun tidak sah. Mazhab Syafi'i dia lebih panggil apa? Rigid sedikit daripada mazhab lain. Mazhab Hanafi dia agak terbuka, dia agak luas tempat niat dia. Tapi mazhab kita, Imam Syafi'i hanya tempat niat dia panggil dalam takbir, dia panggil muqaranah. Dalam takbir. Maksud apa dalam takbir? Jangan selepas baru terlintas 4 rakaat tunai kerana Allah. Dalam takbir itu sekejap Allahu Akbar. Tak sempat 6 item. Pendek sangat takbir dia. Allahu Akbar. Masa Allahu Akbar terlintas aku sembahyang fardu isya. 4 rakaat tunai kerana Allah. Dia sambung lepas bar. Jawab dia tuan-puan, tidak dapat pahala sunat. Kenapa? Sah, tetap sah. Kenapa sah? Kerana 3 yang wajib ada dalam takbir, tetapi 3 yang sunat berada di luar takbir. Nak pada sunat tuan-puan, kena follow peraturan niat mesti dalam takbir. Niat mesti dalam takbir. Ya. Ya, boleh jaga. Oh. Kita dapat kita boleh lebih niat. Jadi popular kan ni. Saya cakap dalam sebelum bar tu mesti niat. Ya. Kita boleh. Kecuali solat Jumaat. Kita boleh buat selepas takbir. Okey. Maksud dia ni dia kata ada ustaz kata boleh niat selepas takbir melainkan Jumaat saja. Adakah betul? Jawab dia betul tuan-puan, tetapi bukan mazhab kita. Sebab tu dia kena clear. Stand kita ialah mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tuan-puan dia ada 2 isu. Pertamanya niat imam. Itu lain. Niat jadi imam. Imam dengan makmum, dua-dua. Niat jadi imam dan niat jadi makmum, satu isu. Ini agak luas tempat niat dia. Boleh niat dalam takbir, boleh niat lepas takbir, yang ini niat dalam solat. Melainkan Jumaat. Jumaat mazhab Syafi'i tuan-puan mesti niat dalam takbir. Niat apa? Niat jadi imam dan makmum dalam takbir. Kalau dia terlupa niat makmum dalam takbir, tidak sah Jumaat dia. Kena repeat balik. Maksudnya kena takbir lain. Tetapi kalau sembahyang biasa tuan-puan, mazhab Syafi'i sembahyang biasa, isu pertama dulu. Niat makmum dan niat imam, 2 tempat boleh, dalam takbir dan luar takbir, maksud selepas takbir. Cuma sunatnya niat jadi makmum dalam takbir mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia terlupa ataupun sengaja, mula-mula tu dia pergi duduk belakang imam, dia tak nak pun niat jadi makmum, dia kata nak cepat. Kalau niat makmum kena follow imam, peraturan. Kalau imam lama-lamalah kita, dia kata aku ni nak sembahyang seorang diri sebab nak cepat ni. Ikut kita lah. Walaupun kita duduk belakang imam, boleh nak sembahyang seorang diri, tak ada masalah apa. Tak nak duduk bucu, tak nak duduk belah kiri belah kanan, terus duduk belakang imam. Tapi dia sembahyang seorang diri. Boleh ke tidak? Boleh. Tiba-tiba selepas dia takbir, rakaat kedua dia rasa rugi pula. Nak niat jadi makmum. Boleh ataupun tidak? Jawab dia harus boleh. Cerita boleh saja. Cerita dapat ke tidak fadilah, itu isu lain pula. Dapat ke tidak 27 fadilah? Qaul Mu'tamad kata tak dapat fadilah 27. Kerana peraturan nak dapat 27 dia agak ketat. Mesti niat dalam takbir. Itu isu pertama. Isu kedua mazhab Syafi'i tuan-puan, iaitu isu niat sembahyang, bukan niat jadi imam ataupun niat makmum, tidak. Niat sembahyang. Maka niat sembahyang tuan-puan tidak ada khilaf di dalam mazhab Syafi'i.
mesti niat dalam takbir. Belum takbir tidak sah, lepas takbir juga tidak sah. Melainkan mazhab lain. Mazhab Hanafi boleh dan juga Maliki. Boleh niat sebelum takbir. Mazhab Hanafi tuan awal, iaitu belum takbir boleh niat. Jangan lama pada uruf sahaja. Jangan lama pada uruf sampai sejam. Nak solat sejam lagi dah niat awal. Tidak boleh pada mazhab Hanafi. Tapi kalau hampir, boleh. Belum takbir. Ambil kunci di rumah, dia dah niat dah. Mari takbir Allahu Akbar, tidak ada niat. Mazhab Maliki, lepas takbir boleh niat. Ini biasanya, mungkin dia terlupa sebut mazhab mana. Dia cerita umum. 4 mazhab itu boleh niat. Ada niat sebelum, ada niat dalam takbir, ada niat selepas takbir. Tetapi dari segi etikanya tuan, disiplin ilmu bermazhab, dia ada peraturannya. Dia ada etikanya ataupun dia ada adabnya. Sebab itu orang dulu tuan, dia sangat beradab. Dia akan cerita. Kalaulah dia nak cerita mazhab lain, walaupun boleh 3 mazhab lagi, tetapi dia akan cerita direct. Ini mazhab Maliki. Kalau tuan-puan nak amal boleh, tapi syaratnya ada peraturan taklifnya. Dia panggil peraturan nak ikut mazhab lain. Pertama kena niat taklif mazhab Maliki. Sebab kita ni tuan-puan, mazhab Syafi'i tak perlu niat. Sebab memang kita daripada lahir lagi, keturunan kita pun dah mazhab Syafi'i. Tak perlu kita niat taklif. Tapi kalau kita nak pindah mazhab lain, kita kena niat taklif. Ini dicatat, direkod di dalam catatan kitab I'anatul Talibin sebagai Syekh Zainuddin Al-Malabari, dan disyarah oleh seorang ulama terkenal di bumi Mesir. Nama dia ialah Bakri Syattah. Dia cerita ada 6 peraturan pindah mazhab lain yang perlu kita meraihkan etika follow mazhab lain. Tu tuan-puan, kalau di luar tuan-puan, luar negara, dia memang dah biasa dah 4 mazhab ni. Ulama-ulama luar ni tuan-puan, dia alim 4 mazhab. Sekejap dia ikut mazhab Syafi'i, dia rasa nak praktik mazhab Hanafi, dia ikut mazhab Hanafi, tapi dia ada stand dia mazhab Hanafi. Cuma dia nak jaga ilmu dia tukar mazhab Syafi'i, sekejap dia semayang mazhab Maliki, tetapi dia komplit. Dia bukan campur dalam satu ibadat, dia campur 4 mazhab, tidak dibenarkan. Dia kena satu-satu, tak boleh dirojakkan, tak boleh dicampurkan, tak boleh. Macam kita tuan-puan, iman package, ambil wuduk cara Imam Syafi'i, sembahyang cara Imam Syafi'i, perkara batas sembahyang cara Imam Syafi'i. Ada orang yang tak tahu etika, dia ambil wuduk cara Syafi'i, perkara batas wuduk diikut mazhab Maliki. Tu dia panggil campur aduk. Satu kes, satu qadiyah bercampur mazhab, tidak dibenarkan. Boleh tukar mazhab, tapi kena komplit satu-satu mazhab. Sembahyang ni tuan-puan, kalau contohlah kita nak sembahyang, nak niat lepas daripada takbir, ikut mazhab Maliki. Ambil wuduk kena ikut cara mazhab Maliki. Dia tak banyak beza tuan-puan. Sama juga mazhab 4 basuh 4 juga. Cuma ada yang wajib, ada yang sunat, itu beza dia. Niatnya ada yang macam mana cara niatnya berbeza. Tempat berbeza. Itu saja. Jadi kita ni fokus satu mazhab saja tuan-puan. Mazhab kita pun tak larat nak tak habis lagi tuan-puan. Tunggu saya, dia Syekh Haji Cik Al-Qadahi ni, dia alim 4 mazhab. Apabila orang murid minta supaya ajar mazhab Hanafi, dia tak ajar. Tapi kalau dia sembahyang, kadang-kadang untuk diri dia sahaja, terkadang 2-3 bulan sekali dia praktis mazhab Hanafi. Macam cara dia. Kita orang minta ajar kitab Hanafi, tak ajar. Dia kata kitab Syafi'i pun tak larat nak mengaji lagi, dia kata. Sebab standard kita lah tuan-puan. Kita ni budak baru belajar. Itu dia tak bagi tu. Kalau orang yang dah mahir tuan-puan mazhab Syafi'i, dia ajarlah. Baik, settle satu. Baik, yang kedua tuan-puan, kita terus jenis sembahyang yang kedua, sunat. Kita nak tengok sembahyang sunat ni ada berapa item wajib kena ada,
dan ada berapa item sunat yang perlu ada. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, jenis sembahyang sunat. Baik, sebelum sembahyang sunat tuan saya lupa nak sebut, adaan dengan qadaan bukan wajib, sunat sahaja. Walaupun tuan terlupa sebut adaan, tetap dia jadi adab. Walaupun tuan lupa sebut qada, tetap jadi qada. Apa beza adab dengan qada? Adab ni tunai. Apa maksud tunai? Melaksanakan di dalam waktu dia. Apabila tuan buat dalam waktu isyak, tak akan jadi isyak yang lain. Isyak aja satu saja. Walaupun nama sama. Isyak hari ni tuan, isyak hari ni, besok isyak besok. Bukan makna isyak hari ni dengan isyak besok sama. Tak, dia beza. Sebab itu qadaan ini makna apa? Melaksanakan di luar waktu. Itu dia panggil qada. Ada melaksanakan dalam waktu. Tu. Tu beza adab dengan qada. Cuma nak pahala tuan sunat kita sebut adab. Nak pahala sunat. Sunat kita sebut adab, sunat kita sebut qada. Untuk dapat pahala sunat dan pahala qada. Contoh tuan, lepas ni antara amalan para ulama kita juga, dia tak tahu ada berapa qada zaman muda dia. Lupa. Betul-betul confident sembahyang ikut peraturan yang betul ini, dia pelupa. Mungkinlah dia kata ingat-ingatnya 25 tahun tu barulah dia confident sembahyang dia ikut peraturan. Masa umur 20 tu tak berapa nak cakna sangat peraturan sembahyang ni. Ilmu sekolah rendah tuan, itu untuk sekolah rendah bolehlah. Bukan tahu detail sangat. Kadang-kadang ilmu sekolah rendah ni tuan, sembahyang pun tak dengar di telinga. Sekolah rendah kita tak mengaji lagi peraturan sah membaca Fatihah. Kita tak belajar sekolah rendah. Belajar Fatihah saja. Belajar Fatihah tu dah belajar dah sekolah rendah. Tapi syarat menuturkan mengikut peraturan fiqh kita tak belajar detail. Apabila kita remaja, kita besar, baru kita belajar. Maka antara amalan para ulama tuan, dia nak bagi yang panggil confident, dia tidak ada qada. Amalan dia selepas insyak tunai, dia bangkit buat qada. Dah 2 kali insyak. Walaupun terlupa qada. Maksud apa tuan? Terlupa sebut qada dalam hati kita. Sembahyang insyak sekejap lagi tuan, adaan lillahi ta'ala. Kalau terlupa pun akan jadi adab. Sebab itu sembahyang insyak pertama kita. Selepas tu iman wirid semua, lepas selesai wirid, selesai salam, selesai doa, kita bangkit, tak solat ba'diyah lagi. Kita buat apa? Kita buat qada insya. Terlupa nak sebut qada. Adakah jadi adab? Tak jadi adab. Adab sekali saja. Yang pertama itu jadi adab walaupun terlupa sebut adab. Yang kedua itu jadi qada walaupun terlupa qada. Tu kesimpulan tuan nak cerita poin dia, qada dan adab itu sunat kita sebut. Cuma jangan sengaja je kata ulama. Sengaja haram, lagi tidak sah kata setengah pandangan. Maksudnya dia nak sebut qada, dia nak qada, sengaja dia sebut adab. Itu sengaja dia. Dia dah adab selesai dah. Nak qada ni, tapi sengaja dia sebut adab. Itu kalau sengaja, setengah ulama kata tidak sah. Baik, saya tuan-tuan, kita terus ke sunat. Sembahyang sunat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Baik, dia bagi contoh. Dalam kitab kita ni dia bagi contoh. Mana contoh niat 3 wajib 3 sunat? Seperti contoh 3 juzuk niat yang wajib. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 3 wajib, dan tambahan 3 yang sunat 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Itu 3 sunat tambahan. Habis. Dan sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan sebab. Baik, kategori kedua tuan, kita nak bincang sembahyang sunat. Ada berapa item yang wajib dan item sunat. Sembahyang sunat ni pula tuan, kita sebut dulu sebab dia ada beza. Sembahyang sunat ini dia ada 3 kategori. Ada ketiga kategori ni dia beza. Walaupun 3 tuan, tapi beza dia tak banyak.
Dia ada dua cara sahaja, mudah. Sembahyang sunat ada 3 kategori. Kategori pertama, tuan-puan, sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan mempunyai sebab. Ini kategori pertama. Tapi kalau nak detail, kita sebut macam ni, tuan-puan. Kalau detailkan dia, pertama dia panggil kategori sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Dia asing. Yang kedua, sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Kategori yang ketiga, sembahyang sunat yang tidak mempunyai sebab, tidak punya waktu. Ada satu contoh saja. Baik, kita kenal dulu kategori tuan, baru kita tengok cara niat. Dia ada 2 cara. Kategori pertama, sembahyang sunat mempunyai waktu. Kalau tuan tahu basic ni tuan, nampak basic, tapi dia memberi kesan yang besar kepada hukum. Hukum apa tuan? Mungkin tuan biasa dengar. Ada sembahyang sunat yang tak boleh solat selepas asar. Kalau kita ini pukul rata semua tuan, lepas asar semua tak boleh solat. Borong habis. Sebenarnya ada sembahyang tertentu yang tak boleh, ada sembahyang tertentu yang boleh. Nak tahu macam mana boleh, macam mana tak boleh, ini dia tuan-puan kategori sembahyang sunat basic. Kalau tahu kategori ini, dia tahulah jenis kategori sembahyang yang macam mana boleh solat lepas asar dan macam mana yang tak boleh solat lepas asar. Tak boleh solat lepas subuh, tak boleh solat lepas asar. Kenapa? Kerana 2 waktu, dia ada 4 waktu semua, tapi kita sebut 2 je. 2 waktu ini tuan-puan dipanggil waktu yang haram. Waktu yang haram kita mendirikan sembahyang. Tetapi bukan semua. Jangan kita borong semua sembahyang tak boleh sembahyang lepas asar. Bukan. Hanya tertentu saja. Baik, nak tahu tuan-puan, kena tahu kategori sembahyang sunat. Dia ada kategori sembahyang sunat yang boleh solat walaupun lepas asar. Ada sembahyang yang boleh solat walaupun lepas subuh. Okey, kategori pertama, kategori mempunyai waktu. Mana contoh tuan-puan? Mai qabliyah ada waktu dia, masuk waktu, habis waktu. Ba'diyah ada waktu dia, masuk waktu, habis waktu. Duha ada waktu dia, tahajud ada waktu dia. Waktu ni tuan-puan, kalau masuk waktu dia boleh solat walaupun lepas asar, asalkan waktu dia masih ada. Tak haram solat lepas asar kerana itu waktu dia. Yang kata haram lepas asar, itu kategori sembahyang sunat yang lain. Dia bukan sama, bukan boleh pukul rata sama, tidak. Cuma kita ni tuan-puan akhir-akhir ni dah hilang dah kategori sembahyang sunat, maka kita pun pukul rata semua lepas asar tak boleh solat. Hajat, ya, tak boleh solat hajat. Kenapa? Kerana itu kategori kedua. Mana contoh tuan-puan boleh solat lepas asar? Sembahyang punya waktu. Qabliyah. Qabliyah ni tuan-puan, qabliyah asar, waktu dia bila? Waktu dia masuk fardu asar, masuk qabliyah asar. Bila habis waktu dia? Dia habis serentak dengan asar. Habis fardu asar, habislah qabliyah asar. Dia bukan habis qabliyah asar selepas kita mendirikan sembahyang fardu asar, tidak. Dia habis serentak dengan fardu asar. Sebab itu tuan-puan, apabila kita terlupa ataupun memang bukan terlupa, sengaja kita pergi surau, tu imam dah solat asar, kita pun terus main asar, qabliyah belum. Lepas fardu asar, lepas tu imam wirid dan lepas tu imam baca doa, kita boleh sembahyang qabliyah asar. Kenapa? Kerana memang dalam waktu dia lagi. Tak haram, bahkan sah. Bukan haram. Kenapa? Memang waktu dia. Cuma kenapa panggil qabliyah? Qabliyah ini nisbah. Nisbah apa? Nama dia qabliyah ini sembahyang sunat sebelum. Tapi bukan, orang panggil apa? Bukan waktu dia habis selepas sembahyang fardu. Tidak. Nisbah apa sebelum? Nisbah afdal, letak sebelum fardu. Bukan nisbah wajib, bukan. Bukan wajib letak sebelum fardu, tidak. Tapi nisbah afdal. Nak pahala afdal tuan-tuan, sembahyang qabliyah dulu, baru fardu. Tapi kalau tak sempat, dah pergi dah iman dah solat, bukan bermakna luput qabliyah, tak luput qabliyah, tetap ada.
Cuma tak dapat pahala afdal, tapi dapat pahala sunat. Sunat tetap dapat. Cuma tu. Tu. Subuh sama. Cikgu datang sengaja, belum takbir lagi, boleh sempat lagi sembahyang sunat qabliyah. Dia kata sengajalah kita tak qabliyah ni subuh, lepas subuh. Sengaja ke tak sengaja tetap sah. Cuma tak dapat pahala afdal. Dia afdal sebelum subuh. Pahala afdal lain, pahala sunat lain. Baik. Dia beza ya. Ya. Niat sama. Niat qabliyah. Dia niat ni tuan. Kalau sunat qabliyah ni dia tak ada ba'diyah, dia mudah niat. Ini kita nak belajar ni. Niat dia kalau qabliyah sahaja, ba'diyah tidak ada. Kalau kita terlupa qabliyah sah. Contohlah usalli sunnatal subhi raka'ataini ada lillahi ta'ala. Lupa nak usalli sunnatal subhi qabliyatan, lupa. Tetap sah. Tapi kalaulah benda yang ada dua, qabliyah ba'diyah, wajib dia kena sebut sunat qabliyah atau ba'diyah. Ini kita nak belajar. Yang kita nak belajar ni tuan, jenis yang ada waktu, ada sebab. Berapa syarat. Cuma sebelum kita nak tahu item tu, kita kategorikan dulu. Satu lagi tuan, sebelum saya terlupa. Kalau ba'diyah dia beza. Beza apa? Beza waktu masuk dia. Contoh insya' ni tuan ya. Insya' dia ada qabliyah, ada ba'diyah. Dia waktu masuk tak sama. Tu nak tahu bila masuk waktu qabliyah, bila habis waktu qabliyah. Bila masuk waktu ba'diyah, bila habis waktu ba'diyah. Insya' ni tuan, sama je ba'diyah mana-mana pun. Bila masuk waktu ba'diyah insya', masuk bukan serentak dengan waktu fardu, tidak. Yang serentak dengan fardu insya' ialah qabliyah. Ba'diyah insya' dia masuk bila? Selepas sembahyang fardu insya'. Tu. Dia tak sama setiap orang. Ba'diyah ni tuan, tak boleh buat awal. Setengah orang dia hantam awal. Dia bedah awal lagi. Ji, kenapa buat dua-dua? Saya combine Ustaz, ba'diyah dua, qabliyah dua. Kenapa ni Ji? Nak cepat. Kejap lagi nak travel jauh ni. Nak balik kampung ni. Nak balik Muar ni. Bedah dua-dua. Tak sah. Sah yang mana? Sah qabliyah. Ba'diyah tidak sah. Kenapa? Belum masuk waktu dia. Itu poin, itu illah, al-illatul ba'ithah. Sebab apa tak sah? Sebab dia belum masuk waktu ba'diyah. Bila masuk dia? Lepas fardu. Sebab tu kalau kita semayang fardu insya' pukul 12 tuan, pukul 12 baru masuk ba'diyah kita. Kalau kita nak apa nama ni, combine dengan tahajud, pukul 2 baru semayang insya', pukul 2 lah baru masuk ba'diyah insya'. Tapi dia habis serentak. Ba'diyah ni bila habis waktu dia? Waktu dia habis serentak dengan fardu. Sebab tu tuan-puan, bangkit subuh nanti, belum subuh nanti boleh sembahyang ba'diyah insya'. Malam ni nak cepat ni tuan-puan, lepas ni tak sempat wirid pun terus keluar. Kenapa? Ada kerja. Ba'diyah pun tak sempat, qabliyah tak apalah. Bila kita buat ba'diyah? Main tahajud pukul 5 tu. Bangkit pukul 5, tahajud, ba'diyah, sunat hajat, hantamlah apa pun. Boleh. Mau rajin dengan tahu je, dua tu je modal dia. Kalau hantam rajin, kalau rajin saja tuan, tapi tak tahu, tak jadi juga. Dia kena ada modal satu lagi. Modal tahu. Baik, settle tuan. Baik, kita tengok. Ada satu lagi. Kedua ni tuan, dia sembahyang sunat punya sebab. Yang ni banyak. Kategori yang kedua, sembahyang punya sebab. Cara dia sama je dua ni. Waktu dengan sebab, cara niat sama. Sekejap lagi kita sebut cara niat. Sebab ni tuan, dia agak kompleks sedikit. Sebab apa? Sebab ini dia ada peraturan. Dapat sebab dulu baru solat. Ada yang kena solat dulu baru dapat sebab. Dalam bahasa akademik dia panggil sebab yang mutaqaddim, sebab yang mutaakhir. Ini ada yang sebab mana yang boleh solat lepas asar. Bukan semua boleh solat lepas asar. Tapi yang semua kategori solat lepas asar boleh lah punya waktu. Kalau lepas asar waktu dia, boleh. Kalau lepas subuh waktu dia, boleh. Yang kedua sebab. Mana contoh sebab tuan? Contoh sebab yang pertamanya ialah gerhana. Itu bukan waktu. Cuma ilmu falak, ahli falak nak memudahkan kita ramalan dia.
bakal berlakunya gerhana matahari, gerhana bulan pada tahun sekian-sekian. Itu ramalan. Tapi kalau kita nak solat, kena tunggu sebab. Apa sebab dia? Gerhana dulu, baru sembahyang. Kita nampak gerhana, takbir, Allahu Akbar. Aku sembahyang gerhana 2 rakaat. Aku sembahyang sunat gerhana 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Apa dia panggil kategori sembahyang itu? Sembahyang punya sebab. Sebab apa? Sebab gerhana. Adakah sebab dulu ataupun solat dulu? Itu sebab dulu. Kena dapat sebab dulu. Gerhana bulan, gerhana matahari. Ya, contoh yang kedua tuan, sembahyang dulu baru sebab. Mana dia? Sembahyang sunat hajat. Sunat hajat, sunat istikharah, ini dia panggil solat dulu baru doa. Apa sebab dia? Sebab kedua-dua ni lah doa di belakang. Solat hajat ni tuan, kenapa orang solat hajat? Nak minta permintaan apapun permintaan kita. Adakah minta dulu? Tak, solat dulu baru minta. Maka jenis solat dulu baru minta ini, peraturan dia tidak boleh sembahyang waktu tahrim. Tak boleh sembahyang lepas asar, tak boleh sembahyang lepas subuh. Lepas asar sembahyang apa? Istikharah, tidak sah. Lepas asar sembahyang apa? Sunat hajat, tidak sah. Ada satu lagi tuan. Satu lagi contoh apa? Sembahyang musafir. Sunat musafir lain, sunat dalam musafir lain. Ni kita nak cerita sunat kerana nak musafir. Nanti akan datang kita belajar. Dia ada syarat dia. Apabila nak musafir saja tuan, sunat sembahyang sekurang-kurang 2 rakaat. Kalau rajin tambahlah berapa pun. 2 rakaat. Kenapa? Kerana nak musafir. Solat dulu baru musafir. Sebab dia apa? Sebab dia berjalan. Tapi kena solat dulu sebelum berjalan. Sebelum kita travel, kena solat dulu. Dia panggil sebab berada selepas solat. Tak boleh kita solat lepas asar. Kita nak musafir kebetulan lepas asar tuan, tak sunat solat musafir dulu. Kenapa? Kerana itu sebab yang berada di belakang. Itu agak kompleks sikit tuan, nak tahu sebab ni duduk belakang ke duduk awal. Sebab kalau sebab itu dulu, nampak sebab baru buat, itu boleh lepas asar. Sebab itu gerhana matahari tuan, boleh solat lepas asar. Pukul 5 gerhana, boleh solat lepas asar. Tak perlu kita tunggu solat gerhana dulu baru sembahyang asar. Solat asar dulu boleh. Asar sekali awal, solat dulu, pukul 5 baru solat gerhana. Sah. Kenapa? Kerana itu punya sebab, dan sebab dia pula berada, sebab kena tunggu sebab baru solat. Okay. Saya tak tuan. Ya? Sunat ihram. Sunat ihram tu sunat yang mempunyai waktu. Tak apa. Ihram tuan bukan sebab. Ni khilaf lah. Qaul mu'tamad kata bukan sebab. Iaitu waktu. Waktu ketika dia sama dengan sunat tahiyatul masjid. Ada ulama kata dia panggil ini yang pendetailan sajalah, secara umumnya sunat mempunyai sebab lah. Tapi ada lagi ulama kata dia panggil sunat yang menyertai, sebab serta. Masuk masjid, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kalau tak masuk masjid, tak ada sunat. Maka masuk masjid itu lepas asar, boleh. Walaupun masuk masjid itu selepas asar, boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kenapa? Kerana ulama kata tahiyatul masjid ini, setengah ulama kata bukan waktu tetapi sebab. Ada setengah ulama kata lagi tak termasuk sebab, tapi termasuk menyertai. Sebenarnya itu sebab juga. Sebab apa? Sebab masuk masjid ada solat. Boleh masuk masjid walaupun lepas asar, boleh sembahyang sunat 2 rakaat, tidak haram. Yang kedua sekali tuan, tidak kaitan dengan kita punya perbincangan ini, kategori ketiga. Ini pun tak boleh buat lepas asar. Apa dia? Sembahyang tidak punya waktu, tidak punya sebab. Ada kategori sunat, sembahyang sunat yang tidak mempunyai waktu dan tidak mempunyai sebab. Ada satu je contoh dia. Apa dia? Sembahyang sunat mutlak. Kalau mempunyai sebab banyak, kalau mempunyai waktu pun banyak. Tapi sembahyang yang tidak punya sebab, tidak punya waktu, hanya satu. Apa dia? Sunat mutlak. Maka sunat mutlak ni tuan, sebab tu nama mutlak.
Apa maksud mutlak? Mutlak ni tidak dikaitkan kepada sebab, tidak dikaitkan kepada waktu. Bukan kita semayang ada sebab, tidak. Bukan semayang ada waktu, tidak. Kenapa? Kerana semata-mata ingat kepada Allah, solatlah. Semata-mata kita ingat kepada Allah Ta'ala. Tetapi dia tak boleh solat lepas waktu tahrim. Tak boleh solat lepas asar. Tak boleh solat lepas subuh walaupun kita rajin. Lepas subuh, lepas asar tak dibenarkan solat sunat mutlak. Tapi waktu lain boleh. Lepas isyak pun solatlah tuan-puan. Tahajud belum lagi, tak tahu nak buat apa, nak zikir pun malah, tuan-puan baca Quran pun malah, tapi rajin nak buat solat sunat mutlak. Dan solat sunat mutlak, tuan-puan, dia tidak ada hak kota yang telah diperuntukkan. Sekurang-kurang 2 rakaat tidak ada panggil apa, kota yang telah diperuntukkan. Berapa ribu pun semayanglah. Sebab itu kalau kita baca hadis, tuan-puan, yang Nabi kata ada ulama Nabi sahabat sembahyang sampai 5,000 rakaat. Ada sahabat sembahyang 500 rakaat. Ada Nabi kata sembahyang sampai 1,000 rakaat. Sembahyang apa yang sampai 1,000 rakaat? Itu adalah sembahyang sunat mutlak. Baik, habis tuan-puan kesimpulan kita insya. Okey, yang kedua, sembahyang sunat dia sama je. Sunat yang punya waktu dan punya sebab. Ada 2 saja tuan-puan. 2 cara, 2 item wajib dan 4 itu sunat. Mana yang wajib? Wajib mengandungi 2 perkara saja. Pertamanya qasad, iaitu terlintas di hati aku sembahyang, dan yang keduanya ta'ayyun, terlintas di hati qabliyah ataupun ba'diyah zuhur. Adapun sunat itu tak wajib sebut, hanyalah sunat sebut. Usalli sunnatal qabliyatal isya' ni tuan-tuan. Usalli sunnata itu tak wajib sebut. Kita sebut cuma nak cerita dapat pahala sunat. Janganlah apabila kita dah buat cantik dah 6 itu tiba-tiba kita kata rupanya tak wajib. Maka tak sebutlah. Rugilah kita. Nak tahu yang kita dah buat 6 cantik dah tuan-puan, mana hak wajib, mana hak sunat. Supaya panggil apa? Amalan kita ini clear. Yang kita dah buat itu wajib, 2 ni saja wajib, 4 balance itu sunat, dapat pahala sunat. Jadi kita dah sebut saja aku sembahyang sunat isya qabliyah ataupun sunat isya ba'diyah. Lebih itu sunat. Bahkan sunat itu sebut sunat isya itu, isya qabliyah itu wajib, usalli itu wajib, sunat itu sunat. Bilangan rakaat sunat, adaan sunat, lillahi ta'ala sunat. Ada 4 sunat dan 2 wajib. Last sekali tuan, dan yang ketiganya sembahyang sunat yang tidak punya waktu dan tidak punya sebab, yang sembahyang sunat mutlak, hanya mengandungi 1 perkara wajib saja. Ini mudah tuan-tuan, paling mudah. Hanya 1 je item wajib, hal lain semua sunat. Apa dia? Usalli. Terlintas di hati ni aku sembahyang, itu saja yang wajib. Sunat sebut, mutlak sunat sebut, 2 rakaat sunat sebut, lillah sunat sebut, apa nama ni, adaan sunat sebut. Adaan lillah itu sunat sebut. Hanya 1 je wajib. Tu. Mana contoh dia? Sahaja aku sembahyang, itu yang wajib terlintas di hati, dan selebihnya sunat terlintas di hati kita. Mana yang sunat? Sunat mutlak, bilangan rakaat, tunai dan kerana Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Itulah dia tuan-puan, 3 kategori sembahyang dan cara niat dia berdasarkan 3 kategori sembahyang. Kategori sembahyang wajib ada 3 item wajib niat dan baki 3 sunat. Kalau sembahyang sunat mempunyai sebab dan punya waktu, ada 2 item wajib dan 4 item sunat. Dan kalau sembahyang kategori yang ketiga, sembahyang sunat mutlak itu ada 1 item wajib dan 5 item sunat. InsyaAllah kita akan sambung juzuk yang kedua ataupun rukun yang kedua, tata cara qiyam yang sempurna. InsyaAllah bulan depan tuan-tuan kita akan belajar bagaimana tata cara qiyam. Ada qiyam yang sah, ada qiyam yang terbaik. Macam mana? InsyaAllah kita akan bincang bulan depan. Wallahu a'lam. Ya. Tak sebut apa? Ba'diyah. Dia tak sebut ba'diyah ataupun qabliyah.
Okey, kalau tak sebut ada kesah. Jadi tidak sah, takkan jadi ba'diyah, tak akan jadi qabliyah. Cuma ada khilaf di sini. Khilaf di mana? Jadi tak pahala dia. Ada setengah ulama mengatakan tak sah sembahyang qabliyah dia dan tak sah sembahyang ba'diyah dia, tetapi sembahyang dia jadi sunat mutlak. Ini pandangan yang paling ringan. Sunat mutlak sah, tapi ba'diyah tak sah. Ada pandangan yang saya tak ingat mana mu'tamad, mana dhaif. Ada satu pandangan lagi, ini pandangan yang biasanya, ialah tidak sah. Apabila tak sah tu, tak sah qabliyah. Apa tak jadi? Ya, tak jadi sembahyang tadi. Tapi satu pandangan lagi, tak jadi qabliyah, tak jadi ba'diyah, tapi sembahyang 2 rakaat jadi. Cuma masuk dalam kota sunat mutlak. Cuma saya lupa mana mu'tamad, mana yang dhaif. Dia ada dua tu, dia ada pendapat yang kuat, dia ada yang lemah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.